شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para jemaah Masjid Al-Amin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita sentiasa dalam kesihatan dan keafiatan, kita boleh terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan ini dan terus kita menghayati isi kandungan Al-Quran untuk jadi pedoman sepanjang hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya nak kongsikan pada para jemaah sekalian tentang surah Al-A'raf. Kebetulan kita sudah sampai juzuk yang ke-8. Juzuk yang ke-8 ini kebetulan surah Al-A'raf di pertengahan juzuk yang ke-8. Macam mana kita nak mengenali juzuk? Juzuk ni pembahagian. Pembahagian makna dikasih part of Al-Quran. Maknanya kita nak ketahui bagaimana muka surat dan pembahagian contoh setiap hari kita baca satu juzuk. Kita lihat satu juzuk ada mempunyai 20 muka surat. Jadi kita lihat senang aja. Ambil muka surat 21, kita pergi ke muka surat 21, lepasnya ialah 22 je dah masuk juzuk yang kedua. Jadi kira daripada sampai muka surat ke-21, maknanya selesailah juzuk yang pertama. Dan seterusnya 41 juzuk yang kedua. Dan surah Al-A'raf ini terletak muka suratnya di muka surat 151. Makna sebahagian daripada juzuk yang ke-8. Sebelum itu surah Al-An'am. Jadi para jemaah boleh lihat, boleh buka sendiri surah Al-A'raf muka surat 151. Kita mula dengan pembahagian makna dalam erti kata surah Al-A'raf. Pembahagian surah maknanya kita dah selesai tentang surah Al-An'am dan sebagainya sebelum ini. Jadi kita terus kepada surah Al-A'raf, pendahuluan dia tentang pengertian surah Al-A'raf itu apa. Okay. Baik, jadi makna Al-A'raf ini sebenarnya maknanya tempat tertinggi. Tempat tertinggi, maksud kita bayangkan tempat tertinggi. Jadi makna surah Al-A'raf ini tempat tertinggi. Dan surah Al-A'raf ini ialah salah satu surah yang ketujuh dalam Al-Quran. Dia yang ketujuh. Kita ketahui surah Al-A'raf, surah Al-Quran mempunyai 114 surah. Jadi surah Al-A'raf surah yang ketujuh dan dia pun digelarkan juga surah As-Sab'u At-Tiwal. Maknanya 7 surah yang terpanjang antaranya. Surah Al-A'raf panjang. Mempunyai 206 ayat. Okay. Baik, jadi kita terus bagaimana pengertian itu dapat maknanya diletakkan menjadi surah Al-A'raf. Sebenarnya diambil daripada ayat 46 surah Al-A'raf. Kita boleh lihat sini. Saya kongsikan sedikit tentang ayatnya. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون." Artinya, dan di antara keduanya syurga dan neraka ada tembok Al-A'raf. Itu maknanya. A'raf yang menjadi pendinding batasan.
Dan di atas tembok Al-Araf itu ada sebilangan orang-orang lelaki yang mengenali tiap-tiap seorang dari ahli-ahli syurga dan neraka dengan tanda masing-masing. Dan mereka pun menyeru ahli syurga dengan memberi salam. Katanya, Salamun alaikum. Salam sejahtera kepada kamu. Sedangkan mereka sendiri belum lagi masuk syurga. Padahal mereka ingin sangat memasukinya. Itu dia. Itu dah dipanggil wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Para jemaah boleh lihat ayat 46. Lihat terjemahannya. Saya yakin terjemahan dia samalah. Ya. Jadi apa? Tempat dia tinggi. Dan sini saya mengutip daripada ulama mufassirin, ulama tafsir Al-Quran yang huraikan maknanya apa. Al-Araf ni ada yang sebahagian, itulah tadi dia menerangkan ia batasan. Imam Mujahid menggelarkan itu. Al-Araf ni tempat yang dia ada batasan. Ada tempat of syurga ni ada batasan-batasan dia. Ada tempat-tempat dia kan. Belum masuk syurga dia ada dah. Oh ni ada tempat sebahagian dia. Jadi ada yang wanadau ashabal jannah. Ada yang memanggil kan. Ada manusia yang memanggil orang-orang ahli syurga. Itu dia tadi. Tafsiran tadi. Jadi kita lihat situ. Kat neraka pun ada batasannya. Itu pendapat Imam Mujahid. Ahli tafsir. Dan Ibn Jarir Al-Tabari dia menerangkan dia ibarat, dia boleh kita combine-kan lah maknanya. Ibarat apa? Batasan tersebut tu tempat yang tinggi seolah-olah seperti gunung ganang. Allah. Kita lihat sendiri Allah mencipta alam ini dengan begitu indah. Kita lihat gunung ganang di dunia ini macam mana. Kan? Tinggi. Lagi-lagi kalau tempat yang kita pergi tempat negeri-negeri yang cantik. Nampak yang gunung-gunung tu tinggi. Macam itulah tempat dia. Jadi itu batasan, subhanallah. Syurga ni kita tak boleh bayangkan dengan mata kasar kita. Tak boleh bayangkan. Memang dia seolah-olah memang imajinasi ni tak terbayanglah syurga tu macam mana. Belum masuk syurga dah nampak macam itu punya batasan. Ada apa? Ada dinding. Ada tempat yang tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Baik, kita terus kepada penerangan tentang Al-Araf, surah Al-Araf ini secara umum lah. Saya kongsikan secara umum. Maknanya sini boleh kita katakan terbagi kepada 3 bahagian. Maknanya pertama, surah ini menerangkan, secara keseluruhan surah ini menunjukkan ada satu seruan daripada Allah kepada Nabi SAW terus berdakwah kepada kafir Quraisy. Jadi surah Al-Araf ini dia turun, maknanya dia kategori Makkiyah sifat dia. Sifat dia Makkiyah ini, sifat dia daripada perkataan Makkah. Sebab apa? Rasulullah sebelum berhijrah, Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Jadi selama 13 tahun ini surah Al-Araf turun di Mekah. Jadi digelarkan sebelum hijrah dan Nabi di Mekah, maknanya digelarkan surah ini surah Al-Makkiyah. Surah dia turun di Mekah. Jadi banyak peristiwa-peristiwa surah-surah Makkiyah ini dan dalam surah Al-Araf itu sendiri ayat pertama hingga ke 10. Jadi saya secara ringkas dulu saya terangkan, maknanya dia ada satu dakwah. Nabi SAW mengingatkan, menyuruh kepada manusia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama secara umumnya. Yang kedua, menerangkan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Mereka Allah utuskan Nabi juga seperti Nabi Muhammad kan, diutuskan khas pada kaum Quraisy. Begitu juga dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Nuh, Nabi Lut dan sebagainya. Mereka diutuskan Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala terus azab mereka. Bila ada peristiwa tu Allah tak maknanya tidak tangguh, terus mengazabkan mereka. Azab ke atas mereka, beri siksaan kepada mereka. Yang ketiga, di sini
Allah Subhanahu Wa Taala mereka secara umumnya beri pengingatan dakwah ini kena teruskan. Poin dia apa? Dia punya bahagian dia apa? Terbagi 3 tadi lah. Yang pertama, mana mengesahkan Allah, mana peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya taat kepada Allah. Nabi suruh pada umat kaum Quraisy taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, tentang cerita-cerita umat terdahulu, dan ketiga, terus berdakwah. Walaupun diuji, kita ketahui Nabi berdakwah di Mekah lama, 13 tahun, diuji sampai dipulaukan dan macam-macam dugaan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Jadi nak kuatkan sahabat juga untuk terus berdakwah. Kan sebelum hijrah kan. Jadi sebab jadi dakwah itu makan masa 13 tahun. Lebih lama daripada Madinah. Madinah 10 tahun saja. Baik, kita terus dengan penghayatan kepada surah Al-A'raf itu sendiri. Kita boleh lihat sini, tuan-tuan semua, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh lihat, buka Qurannya, buka terjemahannya. Kita mula dengan surah yang A'raf, yang ayat yang pertama. Kita mulai dengan bacaan ayat yang pertama dan 2 saja saya bacakan. Yang saya mulakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Saya bacakan lagi sekali supaya kita nak dengarkan betul-betul ayatnya. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Ulang tu supaya nampak, nampak lagi, nampak pembacaan yang clear lah. Fi sadrika, jaga situ. Jadi apa maknanya? Makna situ alif lam mim sad. Allah SWT mula dengan abjad bahasa Arab atau huruf hijaiyah, alfabet bahasa Arab. Beri peringatan, bagi satu tarikan, satu macam perhatian kepada kaum Quraisy, bangsa Arab tu mereka. Jadi ayat kedua menerangkan tentang apa meaning dia. Kita baca sama-sama meaning situ. Kalau siapa ada tafsirannya lagi baik, kita baca situ ayat dia apa. Al-Quran ini kitabun unzil. Al-Quran ini sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Tuhanmu. Fala yakun, kan maksud dekat situ lah, ilaik, pada situ. Oleh itu, janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu mengenainya. Fala yakun fi sadrika haraj minhu, bimbang. Supaya engkau memberi amaran dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang ingkar. Maksudnya apa? Ditundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini saya cuba terangkan ayat satu-satu lah supaya ini apa meaning, mana satu dia punya maknanya. Jadi di situ kita lihat ayat yang kedua menerangkan apa maknanya, jangan bimbang. Satu ketegasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam amaran lah. Ayat ni macam amaran kan, situ dah satu macam ketegasan. Maknanya jangan syirik kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tauhidkan kepada Allah. Mana tauhid, mana esakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sekutunya. Tadi saya terangkan. Jadi ayat 1 ni hingga ayat 10 dia kita boleh lihat sendiri, para jemaah lihat, belajar terjemahan dia, baca, menghayati uraian daripada para ulama. Kalau tak dapat terjemah pun kita cubalah ambil daripada pengarang kita, siapa tu, almarhum Ustaz Ahmad Sun Haji. Kita ambil buku-bukunya, beli balik. Saya rasa tak berapa mahal bukunya. Ambil, kita menghayati. Ambil surah Al-Araf kita baca. Ada uraian lebih sikit lah. Jadi sini ayat yang pertama hingga 10. Kita alih kepada ayat 11 hingga ayat ke-25.
Situ ayat 11 boleh lihat sini, kita boleh lihat dalam Quran, ya. Para jemaah boleh buka muka surat 151 dan buka sebelahnya 152. Posisi yang di atas sekali. Ayat 12. Ayat 11 hingga 25 menerangkan tentang Nabi Adam AS dan Iblis. Secara ringkasnya. Apa dia? Kita sudah ketahui kan peristiwa itu. Tapi di sini apa? Saya ambil ayat ke-12. Allah berfirman yang berbunyi, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa maknanya? Allah berfirman, apakah yang menghalangmu daripada sujud ketika aku perintahmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau, wahai Tuhan, jadikan daku dari api, sedangkan dia, engkau jadikan dari tanah. Jadi kat situlah kita lihat Iblis sangat sombong. Dia rasa apa? Dia lebih baik daripada Adam alaihi salam. Itu bapa kita, Nabi Adam alaihi salam. Jadi peristiwa tu ayat 11 hingga 25 peristiwa pasal Nabi Adam, dan ada peristiwa tu dan seterusnya selanjutnya situ. Sebab apa? Dalam ayat tu sendiri, ayat 13 boleh baca, tuan-tuan boleh baca situ kan? Ayat 13, ayat 15, ayat 14, 13, 14, 15. Baca, menghayati apa yang Allah SWT situ terangkan. Jangan sombong, ada sifat sombong. Kita pelajari daripada apa surah Al-A'raf ini, jangan seperti Iblis. Dia ketua malaikat. Dia ahli ibadah, dia ketua segala-galanya. Kalau kita faham dalam sejarah tu, maknanya dia ni makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala cipta Nabi Adam, nak adakan khalifah di muka bumi, dia terus sombong dengan dirasa dia lebih baik daripada Adam alaihissalam. Itu bapa kita. Jadi jauhkanlah sifat-sifat takabur, bangga diri, bongkak, sombong. Kita lebih baik daripada orang lain. Ini semua tidak boleh. Memang kejahatan ini, sifat-sifat ini Nabi suruh doa, Allahumma inna na'udzubika minal kibr, ataupun na'udzubika minal riya wa takabbur. Itu antara doanya lah. Na'udzubillah, menjauhkan daripada sifat takabur, sifat riya, sifat sum'ah, syuhrah dan sebagai ananiyah. Banyak doa-doa yang para ulama berikan dan Rasulullah pun ada ajarkan. Jadi kita lihat di sini, jauhkan sifat-sifat, kita ambil iktibar, jangan menjadi seperti Iblis, iaitu syaitan. Sifat dia syaitan. Iblis nama dia, orangnya pula makhluk Iblis, ketua malaikat dikatakan. Ketua makhluk masa zaman tu, pada peristiwa tu makna dia ketua. Tapi sangat sombong. Alhamdulillah. Jadi kita elakkan dari sifat sombong. Baik, kita terus kepada ayat yang ke 26 hingga 32. Saya di sini boleh kongsikan pada para jemaah. Ayat 26, kalau kita lihat di sini, ayat 26, saya bacakan dia punya penterjemahan dia lah. Mafhum, mana Allah SWT dari 1 sampai ke ayat 10 dah terangkan pasal apa. Allah SWT suruh Nabi SAW diperintahkan suruh beritahu pada kaum Quraisy dengan tegas, ajak mana tauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dan ayat tadi 25, ayat 11 hingga 25 peristiwa tentang Nabi Adam dan Iblis, dan seterusnya 26 hingga ke ayat yang ke 53. 53. Ayat ini peristiwa dia apa? Dia satu peringatan. Saya tak bacakan semua pasal terlalu banyak kan, panjang ayatnya.
Jadi para jemaah boleh lihat sendiri, kita mula dengan 26 tu tadi, kita dah sampai peristiwa Nabi Adam sampai 25. Jadi 26 tu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap godaan syaitan. Itu yang Allah kasih peringatan. Allah berfirman yang mafhumnya, pengertiannya, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kamu pakaian, mana sesungguhnya kami telah, mana saya ulang lagi sekali, anak-anak Adam, wahai anak-anak Adam, ayat 26 ya, pengertiannya, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian perhiasan, dan ketahuilah pakaian yang merupakan pakaian yang berupa takwa. Saya ulang lagi sekali supaya faham. Maknanya apa? Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian perhiasan dan kami menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian perhiasan. Dan ketahuilah pakaian merupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya. Pakaian merupakan takwa, ada ketakwaan kepada Allah SWT. Demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka mengambil peringatan. Libas taqwa. Ayat sini apa? Saya bacakanlah supaya kita dapat keberkatan. Ayat Al-Quran ni yang berbunyi, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya lilladhina la yu'minun. Ayat ni tersalah lah saya baca. Bukan. Maaf. Ayat 26 saya salah baca, maaf. Ayat 26 ya. Saya bacakan lagi sekali. Maaf, itu tadi ayat 27. 27 saya tersilap. Kita naik atas 26 yang berbunyi ayatnya, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Tadi yang maksud tadi lah. Wahai, saya ulang lagi sekali. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian perhiasan. Dan ketahuilah, pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka mengambil peringatan. Kadang-kadang kita ni kena baca Quran dulu. Supaya kita baca ayat Quran tu pun dapat pahalanya. Lepas tu kita baca terjemahannya. Nampak dia punya rasa dia lah kan. Tadi kan saya baca terjemahan dia. Tak berapa rasa. Ni mukjizat Quran. Jadi saya kongsikan pada para jemaah, bagaimana pun, macam mana pun kita daya upaya belajar baca Quran. Sebab ada keberkatan. Pahala baca Quran tu lain. Kan? Jadi kita baca, kita dengan niat, ya Allah, aku cuba sedaya upaya baca dengan betul. Lepas tu kita menghayati maknanya. Jadi peringatan surah 26 itu, ayat 26 hinggalah ke 32 secara ringkasnya. Di para jemaah boleh lihat sendiri. Dan saya kongsikan lagi ada satu tempat, maknanya antara turunnya ayat 32. Ada asbabun nuzul dipanggil dalam bahasa Arab ni, asbabun nuzul, ada sebab-sebab turunnya. Diriwayatkan surah ayat 32. Kenapa ayat tu turun? Jadi saya kongsikan asbabun nuzul dalam penterjemahan dia apa? Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya sebelum Islam datang, orang-orang musyrikin jahiliyah melakukan tawaf dengan terlanjang. Mereka menutup anggota badannya dengan sepotong kain. Kemudian ketika Islam datang, Allah mengajarkan yang lebih baik, maka turunlah ayat ini dan berikutnya. Ayat apa? Ayat 32. Para jemaah baca ayatnya. Saya nak
seru kepada para jemaah supaya baca, supaya dapat manfaat. Okey, baca ayat 32 tentang pakaian juga, tentang pakaian juga. Mana jaga adab lah. Kat sini kan, pada Zahiliah kan diorang tak pakai, maaf cakap, diorang tanggal, tak ada pakaian. Diorang pakaian ni sepotong kain saja. Jadi nak jadi sebab Islam datang mengajarkan pakai yang sempurna, beradab. Okay, alhamdulillah. Ayat 32. Jadi kita terus kepada lompat kepada ayat ke-54. Ayat ke-54 kita lihat sini, saya kongsikan. Tadi kita dalam muka surat 153, 153 dan 154, dan kita buka lompat kepada muka surat 157. Ayat yang ke-54. Ayat ke-54. Saya bacakan supaya dapat keberkatan, dapat pahala Al-Quran. Yang berbunyi, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari, iaitu waktu. Lalu dia bersemayam di atas arsh. Para ulama menerangkan bersemayam ini bukan hakiki, bukan hakikat bersemayam. Maknanya kalau kita boleh lihat tafsir Quran bil Quran, huwa Rabbul Arshil Azim. Allah itu Rabbul Arshil Azim, mentadbir arsh. Kita boleh faham kat situ. Jadi bukan makna hakiki. Jadi sini dialah melihat, mana dia melindungi malam. Itu sifat Allah. Allah melindungi apa? Malam dan siang silih berganti. Dia pula yang menciptakan matahari, bulan dan bintang, semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah bahawa hanya kepada Allah jualah urusan menciptakan seluruh makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbirkan seluruh alam. Jadi kalau kita lihat itu, ialah melindungi malam dan siang yang silih berganti. Dia pula yang menciptakan matahari dan bulan dan bintang, semuanya tunduk dengan perintahnya. Ingatlah bahawa hanya kepada Allah jualah urusan menciptakan seluruh makhluk dan urusan pemerintahan. Maka suci Allah, maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir seluruh alam. Jadi ayat ini, ayat 54 hinggalah kepada ayat 58. Boleh menghayatilah, para jemaah boleh lihat surah terjemahan dia, huraian dalam kitab tafsir yang sudah dihuraikan oleh para ulama kita dalam bahasa Melayu. Dilihat sendiri untuk menghayati. Dan akhir sekali saya nak kongsikan, itu tadi 54 sampai 58. Jadi tadi saya bacakan tadi hanya ayat 54 sahaja, dan seterusnya ayat 59 hingga 171. Start daripada 59 hingga 171. Antara kisah para rasul, iaitu para anbiya, utusan Allah. Maknanya para nabi ini kan berdakwah kepada umat-umatnya terdahulu. Mana umat terdahulu ada para nabi. Antaranya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Musa dalam cerita surah Al-A'raf ini. Jadi boleh lihat sendiri yang kat sini dia terangkan cerita tentang kisah Nabi Nuh dulu. Lepas tu urutan Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi dan seterusnya. Boleh lihat, para jemaah sekalian boleh lihat ayat 59 tentang peristiwa-peristiwa para rasul. Dakwah mereka sama seperti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Rasulullah hanya sambung saja dakwah seperti para rasul terdahulu.
yang kita wajib hafal 25 Rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai akhir khataman Nabi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir Rasulullah, ini Rasul yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibina, kekasih kita, penghulu kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kongsikan tadi, alhamdulillah sudah selesai tentang, tak habislah surahnya, tapi kita ambil sebahagian daripada ayat-ayat. Jadi kita lazimkanlah, bukan hanya baca sahaja, kita menghayatilah isi kandungan surah Al-A'raf ini. Mudah-mudahan kita dapat panduan terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jauhkan daripada godaan syaitan, banyak ujian-ujian, ya Allah. Dan kita dalam keadaan yang ada wabak ini, kita minta, ya Allah, idfa'annal bala, ya Allah, jauhkan, pinggirkan, hilangkan wabak ini langsung, supaya kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenang. Dan kita ambillah peluang yang kita duduk di rumah ini, kita buka baca Quran, bukan hanya baca saja. Siapa yang belum belajar baca, belajar baca. Siapa yang sudah pandai baca, giliran dia sekarang apa? Pelajari. Cuba sedaya upaya memahami ayat Al-Quran. Kalau tak nak, kalau minat bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Supaya apa? Untuk memahami lebih dalam tentang Al-Quran. Tapi kalau tak mampu belajar bahasa Arab, belajar tafsir yang sudah diterjemahkan oleh ulama-ulama Melayu kita. Alhamdulillah. Antaranya rujukannya Ustaz Ahmad Sun Haji dan Ustaz Abdullah Al-Jufri. Jadi kita terus dengan menghayati penghidupan kita dengan isi-isi kandungan Al-Quran supaya menjadi pedoman sepanjang hayat, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf ada kesilapan, ada kekurangan pada diri saya. Sesungguhnya kebaikan dan sebaliknya semua datang daripada Allah SWT. Kebodohan, kekurangan datang daripada saya sendiri. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah SWT terus menghayati ayat-ayat Al-Quran menjadi pedoman sepanjang hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.